90 Tapi itulah saya rasa hairan. Baru-baru ini penghimpunan UMNO itu ajana Melayu balik lagi setelah 30 tahun dia dilaksanakan. Jadi dia balik lagi. Saya rasa saya bersetuju bahawa dengan Datuk Seri tadi kita perlu memandang ada pandangan yang lebih menyeluruh. Saya bersokong itu yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa dia bukan seorang pemimpin kepada orang Muslim saja, tapi kepada semua kaum. Dan dia juga berkata bahawa UMNO bukan sahaja untuk memelihara kepentingan orang Melayu, tapi perlulah dia jaga kepentingan kaum yang lain. Baik, pada Saya waktu yang rasa sama, itu sangat penting. Baik, yang berhormat, pada nafas yang sama kita harus ingat pemimpin Melayu dalam UMNO bukan pemimpin Melayu, tetapi juga pemimpin negara. Mereka sebab itu mereka harus berhati-hati dan sebagainya dalam membuat kenyataan. Sebab mereka tidak dilihat sebagai pemimpin Melayu saja. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kita ada beberapa snippet ataupun rakaman yang telah kita ambil ada kaitannya dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini. Kita akan dengar beberapa pandangan ini. Silakan. Negara berbilang kaum itulah dia, merupakan satu kesepaduan, satu kerjasama, satu rasa saling hormat, menggunakan tenaga, buah fikir dan juga wang ringgit ke arah melahirkan sesuatu bagi mencapai matlamat negara, iaitu keharmonian, kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Saya rasa kita perlu membina semula keyakinan masyarakat. Jadi kita satu negara yang menuju ke arah kemakmuran, menuju ke arah 2020 seperti Perdana Menteri kita pernah berkata dahulu. Jadi perpaduan sangat penting untuk mewujudkan satu masyarakat yang sangat teguh supaya kita dapat mencapai kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara yang telah membangun. Keikhlasan seperti yang sedemikian, maka kita dapat dalam Malaysia ini kita dapat mempunyai satu masyarakat yang begitu bersatu padu dan hormat menghormati sama sama yang lain. Dengan usaha yang demikian kita dapat mempertingkatkan lagi lah usaha kita untuk mengeratkan silaturahim di antara satu yang lain. Perpaduan itu amat penting sehinggalah saya katakan kerajaan mengadakan misalnya rumah terbuka. Rumah terbuka yang dianjurkan oleh kerajaan. Setiap etnik, setiap bangsa, kaum di Malaysia mempunyai share. Kata orang ada Christmasnya ada, Hari Rayanya ada, Kadazan Festival pun ada, Ibannya ada, diambil kira semua supaya dalam masa kita bergembira itu kita akan sedar kita adalah satu bangsa Malaysia. Baik, saudara penonton yang saya hormati sekalian, bersama-sama saya di studio untuk membincangkan isu mengenai pergaulan kaum, meningkatkan perpaduan ialah yang berhormat Profesor Datuk Dr. Hashim Buanteh, yang berhormat Chong Eng, yang berhormat Salahuddin Ayub dan Datuk Seri Dr. Ibrahim Abu Shah. Saya ingin melanjutkan sedikit perbincangan ini. Proses yang disebutkan oleh Datuk tadi tentang soal integrasi daripada peringkat awal. Bukankah proses integrasi ini, yang berhormat Salahuddin, harus bermula daripada kanak-kanak tadi? Apakah yang berhormat setuju dalam soal ini? Proses untuk kita menjadikan setiap manusia ini faham tentang apa makna perpaduan ini, mesti berasaskan kepada ilmu, mesti berasaskan kepada ilmu pengetahuan. Oleh itu saya berpandangan bahawa saya cukup bimbang dengan generasi muda yang ada pada hari ini. Mereka yang di luar sana, mereka yang saya anggap hari ini telah dirosakkan dengan budaya hedonisme, hiburan yang melampau. Mereka di luar sana adalah generasi pelapis negara pada masa yang akan datang. Mereka tidak faham apa dia dasar ekonomi baru, mereka tidak faham dasar pelajaran kebangsaan, falsafah pendidikan negara, mereka tidak faham. Jadi pada saya pada hari ini kita perlu mewujudkan masyarakat yang berilmu, masyarakat yang beragama. Dengan beragama dan berilmu lah kita perlu mendidik generasi muda ini supaya mereka tahu apakah hak yang mesti mereka berikan kepada orang lain. Kalau satu hari besok, kalau mereka menjadi pemerintah, mereka menjadi kerajaan, mereka akan bersifat adil dan saksama kepada orang yang dipimpin. Saya tanyakan tentang proses integrasi pada peringkat kanak-kanak lagi, pada peringkat yang paling awal. Apakah yang berhormat setuju dalam soal ini? Artinya mereka mesti diintegrasikan pada peringkat yang paling asas. Kata orang melentur buluh biar dari rebung.
dia perlu kepada suatu pendidikan yang berteraskan kepada agama. Bukan saja orang Melayu. Orang Melayu akan faham tentang agama Islam. Orang Cina, kanak-kanak mereka harus faham tentang agama mereka. Orang India mesti faham tentang agama mereka. Di sinilah kita bentuk mereka dengan hidup dengan budaya beragama. Dan lebih mudah untuk mereka hidup dengan budaya ilmu. Ini asas yang paling penting saya rasa yang perlu dipupuk kepada anak-anak kita di peringkat bawah. Bukan satu bentuk pemaksaan untuk kita berikan kepada mereka yang akhirnya akan wujud perpaduan yang artificial, yang tidak genuine. Ini yang kita tidak mahu. Sebentar, saya minta saya rasa pergaulan boleh meningkatkan kesepahaman. Tetapi saya berikan saya ceritakan yang apa yang saya anak saya yang 7 tahun 9 tahun itu dia tak ada masalah, dia tak ada konsep kaum. Dia bermain dengan mana-mana budak saja. Termasuk dia tangkap ikan di longkang juga dengan orang Melayu, dengan kanak-kanak Melayu. Tapi anak saya yang sulung, setelah dia masuk ke sekolah menengah Form 4, dia sudah faham ada perkauman. Dia kata ada perkauman kerana dia dibagikan kelas mengikut bangsa dan juga keputusan. Jadi saya rasa walaupun pergaulan itu boleh meningkatkan persefahaman, tetapi kalau ada faktor-faktor yang lain, dia akan menunjuk kepada dia bahawa ini adalah ketidakadilan di dalam di antara kaum, dan itu akan menjadi masalah. Walaupun saya faham, dia ada ramai kawan bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa India, tapi dia berpendapat bahawa itu adalah ketidakadilan. Dan saya tanya dia, bagaimana kawan awak yang berbangsa Melayu itu? Dia kata dia pun berasa begitu. Kerana selepas SPM, anak saya ada 4A, 4B. Kawan dia bangsa Melayu itu ada 2A. Tapi dia sangat yakin dia akan masuk ke universiti. Baik, itu perbincangan yang boleh kita lanjutkan bila-bila masa kita boleh kita pertikaikan. Ini masalah yang saya percaya yang menerapkan. Saya nak tanyakan satu soalan. Tadi kita berbalik kepada soal integrasi. Sebelum tu Yang Berhormat, saya nak tanyakan Yang Berhormat Salahuddin. Sikit tadi, saya nak tanya sikit saja lagi. Di situ saya melihat bahawa peranan ilmu pengetahuan ini mesti memberikan hak. Saya juga ada pengalaman dalam ekspedisi politik saya lebih kurang 20 tahun. Saya cukup yakin orang Melayu yang miskin ini mesti terus dibela. Mesti terus diberikan tongkat. Tapi saya pernah berjumpa dengan satu keadaan di mana anak seorang India, bapa dia seorang penuri getah. Dia bercita-cita nak menjadi seorang doktor. Tapi malangnya mereka miskin. Adakah kerana mereka India, mereka tidak boleh diberikan satu bentuk kekayaan negara? Pada saya ini, murid ini, kalau dia menjadi seorang doktor, dia akan memberikan khidmat pada seluruh negara. Tanpa membatasi kaum, agama dan sebagainya. Ini yang saya rasa. Dan berapa ramaikah anak-anak Melayu, anak India dan anak Cina yang asalnya miskin, yang dapat masuk ke universiti dan mengikuti pengajian dalam bidang perubatan dan sebagainya? Kalau kita lihat pun dari segi, misalnya data menunjukkan kemiskinan pun sudah berubah. Soalan saya pada Yang Berhormat tadi ialah, apakah Yang Berhormat setuju bahawa kita perlu memulakan proses integrasi kaum pada peringkat yang paling rendah, pada peringkat tadika? Yang Berhormat setuju atau tidak? Di peringkat tadika, ya. Macam contoh. Saya tanyakan soalan Yang Berhormat. Ini baik. Yang kedua soalan saya ialah, apakah misalnya dengan imej taski yang dikendalikan oleh PAS boleh menarik pelajar atau kanak-kanak pelbagai kaum? Kurikulum pasti kami pernah menerima anugerah pada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Banyak pasti kami, sebagai contoh di Selangor ini, orang India dan orang Cina hantar anak. Di Sabak Pernam, sebagai contohnya. Ini satu contoh saya rasa di mana setiap kelas prasekolah ini tidak mengira pahaman parti mana, berdasarkan kepada ilmu pengetahuan, kita boleh memupuk satu semangat paduan semua kaum dalam negara. Saya nak tanya satu soalan kepada Yang Berhormat Chong Eng sebelum saya lanjutkan. Apakah kalau anak Yang Berhormat ada anak kecil, Yang Berhormat akan hantar anak Yang Berhormat ke taski PAS? Saya tak hantar, anak saya sudah ke taski PAS. Soalan saya berdasarkan kepada